Okey, guru besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke sekolah. Okey, yang ini pun kita guna dua jugalah. Okey, kita kena guna dua sekali, sama ada dan juga ataupun. Alright, dua-dua kita kena guna. Okey, kemudian kita pergi kepada sedangkan ini kan pula. Okey, sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya, ini kan pula Bukit Larut. Okey, bila kamu gunakan kata hubung sedangkan, kamu juga kena guna dia punya sambungan tau. Okey, ini kan pula. Sebab kalau kamu tak guna dua-dua ni, kalau kamu tak guna salah satu, tak lengkap ayat kamu. Ayat tergantung. Yang ini pun selalu cikgu jumpa. Masalah pelajar ialah apabila pelajar suka gunakan perkataan tersebut tetapi tak buat sambungan, dia tak ada. Macam sedangkan bola itu pun sedangkan sedangkan pasukan itu pun sudah tewas. Lepas tu dia titik. Tak boleh, tak boleh. Okey, kamu kena ada sambungan dia. Okey. Okey, semakin dan semakin ni sama macam kian tadi. Ingat cikgu cakap tadi apa yang mana dah download tu, yang dah print tu, boleh tulis kat atas kertas tu. Semakin tadi sama dengan kian. Sama je. Okey. Sungguh pun tetapi. Okey, sungguh pun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Okey. Okey. Jadi dia macam walaupun jugalah. Okey. Walaupun ni samalah macam yang tadi tu. Okey, walaupun ni samalah macam tadi tu. Okey. Okey, walaupun cacat namun Guan rajin berusaha. Ini macam sungguh pun jugalah. Jangan terbatuk sikit. Okey. Contoh kata hubung dalam bentuk akar. Okey. Okey, kita ada dan, hingga, lalu, ketika, jika, tetapi. Okey, so senarai ni kamu tengok walhal. Okey, tadi kita tak bincang walhal. Okey, walhal kita bincang. Walhal ni dia tak boleh berada di depan. Perkataan walhal tidak boleh berada di depan. Perkataan walhal mesti berada di tengah-tengah. Belakang pun tak boleh. Depan, belakang tak boleh. Dia kena duduk tengah-tengah. Okey, mana boleh buat ayat macam dia sedang sakit walhal, titik. Tak boleh, walhal tu bukan nama orang. Okey. Walhal dia sedang sakit pun tak boleh juga. Okey. Kamu kena letak perkataan walhal ini di tengah-tengah. Dia sedang sakit walhal dia masih gigih bekerja. Okey, nampak perbezaan tu cara macam mana kita nak gunakan perkataan walhal ni. Okey, demikian dan juga kemudian. Yang ni senanglah kamu boleh tengok kan. Okey, contoh kata hubung dalam bentuk terbitan. Okey. Kata hubung dalam bentuk terbitan. Okey. Semasa, semoga, setelah, sewaktu, mudah-mudahan, padahal, sementara, seketika, sungguh, sesungguhnya. Okey, yang ni dalam bentuk terbitan. Okey. Ada yang confused. Apa itu terbitan? Ada yang confused. Apa itu terbitan? Okey, terbitan ni dia ialah apa dia? Hello. Hello Amin. Kenapa? Oh, hilang dah. Okey. Okey, cikgu nak tanya, yang lain ni boleh dengar suara cikgu clear ke? Boleh dengar suara cikgu clear ke yang lain ni? Cikgu takut suara cikgu sangkut. Okey. Okey alright, good. Okey, so kita sambung balik tadi Okey, terbitan tadi dia ialah apa tu? Yang diberikan imbuhan. Itu kita maksudkan dengan terbitan. Okey. Maksudnya ialah yang dikaitkan dengan imbuhan. Bila kita letak imbuhan dalam kata hubung, dia menjadi terbitan. Okey, contoh semasa, semoga. Okey, semasa daripada perkataan masa. Okey.
Moga, daripada perkataan moga. Setelah, perkataan telah, sewaktu-waktu. Mudah-mudahan. Mudah je sebenarnya. Okey, padahal. Padahal apa? Pada dan juga hal dia gabungkan. Sementara. Sementara apa dia punya ni? Mentara. Tara. Seketika, ketika. Okey, dan juga ada beberapa perkataan lain. Okey. Jadi itu semua perkataan-perkataan yang telah menerima proses imbuhan. Okey, yang telah menerima proses imbuhan ataupun gandaan. Okey, kita tengok contoh ayat Menggabungkan dua ayat. Contoh kita tengok Alha dan Malik pergi ke Pulau Pinang. Okey, ini contoh ayat dia lah. Okey, yang tadi kita belajar tadi. Okey, menggabungkan dua rangkai kata. Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut. Okey, kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut. Dia ada dua. Okey. Tiga, menggabungkan ayat-ayat. Tadi dua rangkai kata kan. So rangkai kata dia apa? Kapal terbang dan juga kapal laut lah, itu rangkai kata dia. Okey, kalau menggabungkan ayat-ayat, maknanya dua ayat yang kita gabungkan menjadi satu ayat. Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita. Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan derita. Jadi kalau kita pecahkan ayat ni, okey, kita nak jadikan dua ayat balik semula, cerakinkan ayat ni, dia akan jadi macam ni. Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak. Okey, yang pertama. Yang kedua, rakyat negara itu masih miskin dan menderita. Okey. Bila kita nak pecahkan ayat tu balik semula, perkataan yang ada contoh macam nya tu, kita kena letak tukar balik semula. Okey. So dia berasal macam ni Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak. Yang kedua, rakyat negara itu masih miskin dan menderita. Jadi bila kita gabungkan semula ayat tu, dia akan jadi macam ni. Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita. Boleh tak kalau bila kita nak gabungkan, kita tak nak guna perkataannya. Kita nak tulis balik negara itu. Tetapi rakyat negara itu masih miskin. Okey, sebenarnya tak ada masalah pun. Okey. Tak ada masalah untuk kita gunakan balik semula perkataan tersebut. Tetapi lebih mudah kalau kamu potong terus. Nanti cikgu akan ajar macam mana kita nak cerakinkan ayat dan juga gabungkan ayat. Okey, sekarang ni kita fokus kata hubung dulu. Okey, habis kata hubung. Kita pergi dekat kata sendi nama pula. Okey, untuk kata sendi nama Kata sendi nama digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan tempat, masa, sumber, arah dan juga sebagainya. Okey, so ini adalah contoh-contoh kata hubung kata hubung pula. Kata sendi nama. Okey, ada tak yang confused? Sendi ni apa benda sebenarnya sendi? Sendi ni perkataan apa? Sendi ni ada kaitan dengan kacang brandy ke apa? Kacang brandy ke apa? Okey. Sendi ni, kita manusia kan ada sendi, betul tak? Kita ada sendi. Ni sendi kita kan? Ni sendi. Okey, nampak dalam video ni kan? Ni sendi. Ni pun sendi kita. Okey. Jadi, kalau kita ikutkan balik semula fungsi sendi ni. Sendi ni fungsi dia ialah untuk menghubungkan beberapa kalau kita tengok sendi badan kita lah Kita tengok sendi badan kita. Sendi ni menghubungkan beberapa bahagian pada tubuh kita untuk digerakkan. Biasanya sendi ni dia dekat tempat yang boleh digerakkan. Dekat badan kita, kat perut mana ada sendi sebab nak gerak apa badan kita macam tu je. Okey. Tetapi kalau dekat tangan kita, okey, boleh nampak tangan cikgu kan? Ada banyak sendi-sendi. Okey, jadi sendi ni kita boleh gerakkan tangan kita. Kalau sendi tak ada, tangan kita tak boleh gerak macam ni, keras je tangan. Tak boleh gerak. Okey. Itu yang kita maksudkan dengan sendi. Okey, sendi ni kita boleh gerak macam ni. Sendi tu kita boleh gerak-gerak. Kalau tak ada sendi, tak boleh gerak. Samalah macam ayat ni. Okey. Ayat ni kalau tak ada sendi, dia tak boleh berhubung tau. Ayat tu jadi salah. Ayat tu jadi tak sedap. Ayat tu jadi pelik. Okey. Kalau kita tak tak betul-betul ke ayat tu, dia jadi pelik. Ayat tu jadi macam tak tahulah, dia jadi macam pening sikit.
Jadi sebab itulah kita kena letak kata sendi nama supaya ayat tersebut jadi lagi cantik dan juga ayat tersebut menjadi lebih mantap. Okay, kalau ayat tu tak ada kata sendi nama, dia jadi pelik. Okay. Jadi sendi nama ni sebenarnya dia banyak peranan dia. Selain daripada dia mencantikkan ayat, selain itu juga dia boleh menjadi penerang kepada predikat. Dia boleh menerangkan predikat. Predikat ni apa? Tak apa, nanti cikgu akan terang balik semula apa itu subjek, apa predikat. Okay. Kita hari ni kita fokus dekat dua ni je dulu. Okay, kata sendi nama dan juga kata hubung yang tadi tu. Okay. Ni perkataan bagi dan juga untuk. Bagi dan untuk ni sama je maksud dia. Okey. Okey, sama je. Ada satu lagi sebenarnya, demi. Demi pun sama je. Kamu biasanya kan ramai pelajar dia suka guna dua-dua. Macam ni. Contoh ayat Aiman membantu ibunya demi untuk mendapatkan wang saku. Salah lah, janganlah guna dua-dua sekali, guna satu je cukup lah. Tak payahlah dua-dua sekali nak guna. Bagi nak guna, demi nak guna, untuk nak guna. Memanglah kalau kita biasa kan orang dengar orang cakap kan, biasa kita dengar kan. Saya buat ini demi untuk memperkasakan rakyat kita. Salah, bukan demi untuk. Tak boleh demi untuk. Okay, walaupun nampak macam sedap bunyi dia, tapi salah. Okay, tak boleh guna salah satu je. Nak guna demi atau nak guna untuk. Jangan guna dua-dua sekali. Okay, jangan guna dua-dua sekali. Guna salah satu je. Okay. Okay, D. D, okay. Kamu dengar betul-betul. D ni untuk tempat. Okay. Saya telah hadir di sekolah. Saya telah datang di sekolah. Mereka berada di Perlis. Okay. Menunjukkan tempat. Mereka berada di Perlis. Alright. Okay. Ayat contoh dia. Okay. Raundah tinggal di Kuala Lumpur. Okay. D. Biasanya student kadang-kadang student suka buat macam ni tau. Dia suka letak D ni untuk masa. Macam ni. Saya menunggu kamu. Sekejap, bukan. Di waktu pagi, saya gemar makan nasi lemak. Di waktu pagi, saya gemar makan nasi lemak. Betul ke salah? Betul ke salah tu? Saya gemar makan nasi lemak di waktu pagi. Betul ke salah? Siapa dua kita cikgu, betul ke salah? Salah. Salah kan? Mana boleh? Mana boleh? Saya suka kan? Saya suka makan nasi lemak di waktu pagi. Salah. Sebab kalau waktu kita guna pada, bukannya di. D ni untuk tempat sahaja. Okey? D ni untuk tempat. Biasanya D ni juga kadang-kadang digabung tau. Dia letak macam di dalam rumah. Tu boleh lah. Okey, tapi dalam rumah tu pun tempat juga. Kan? Okey, ke. Menunjukkan tempat, waktu dan masa, arah yang dituju. Okey, menunjukkan tempat, waktu dan masa, arah yang dituju. Maknanya ke ni untuk lokasi. Okey, untuk tempat. Contoh. Bobo Boy menuju ke lokasi kejadian. Okey. Bobo Boy menuju ke lokasi kejadian. Ke tempat sana. Kamu dilarang ke sekolah. Okey, sekolah tempat juga Okey. Kamu mahu ke mana? Okey, arah yang dituju. Okey, kita tengok contoh ayat dia bagi. Ibu dan bapa pergi ke pasar. Mesyuarat ini ditangguhkan ke bulan hadapan. Pemain bola sepak itu menyepak bola ke dalam gol. Okey, nampak tak arah? Okey, bola ke dalam gol itu maksud dia arah. Okey. Mesyuarat itu ditangguhkan ke bulan depan. Itu maksud dia waktu ataupun masa. Okey, ditangguhkan ke bulan hadapan. Ibu dan bapa pergi ke pasar. Okey, ibu dan bapa pergi ke pasar. Itu tempat.
Okay. So dalam ayat contoh dekat 3-3 bawah tu, okay, ayat contoh bawah tu, dia dah bagi 3-3 dah. Okay, itu bukan ayah bukan ayah contoh ayat. Cikgu yang buat nota ni dia salah tulis. Kamu betul kan bukan ayah contoh. Ayat contoh, bukan ayah contoh. Okay. Okay, mesyuarat itu ditangguhkan ke bulan hadapan yang tadi cikgu dah terangkan kan. Okay, kita pergi next. Kita pergi dari pula. Menunjukkan tempat, masa dan juga arah. Okey, cikgu tahu perkataan dari dan juga daripada ni selalu student salah. Bukan kata pelajar form 1 UPSR. Pelajar yang daripada SPM pun kadang-kadang bukan SPM tau, yang belajar dekat universiti pun selalu salah lagi dari dan juga daripada ni. Selalu sangat salah. Okey. Okey, kita tengok. Dari ni untuk menunjukkan tempat, masa dan juga arah. Okey, dia digunakan untuk menunjukkan tempat, masa dan juga arah. Okey, jadi kita tengok ayat contoh dia. Adik baru pulang dari sekolah. Right? Adik baru pulang dari sekolah. Adik menonton televisyen dari pagi hingga petang. Matahari terbit dari arah timur. So kita nampak kat situ, sekolah itu ialah tempat. Okey? Dari pagi hingga petang itu masa. Arah timur, arah. Okay, so kita boleh nampak macam mana penggunaan dari. Okay, adik baru pulang dari sekolah. Ataupun apa lagi Upin dan Ipin baru pulang dari sekolah. Upin dan Ipin baru pulang dari padang permainan. Okay, adik menonton televisyen. Okay, so kita tengok daripada pula. Biasa orang selalu confuse ni dekat daripada dengan dari. Okay, daripada menunjukkan punca bagi manusia sumber perbandingan bahagian sesuatu. Okey, kita tengok contoh dia. Rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Okey, berbilang kaum. Rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum ataupun pelbagai kaum. Alright. So nampak tak daripada tu untuk manusia. Okey, itu untuk manusia. Almari itu diperbuat daripada kayu jati. Almari itu diperbuat daripada kayu jati. Okey, maksudnya apa itu? Itu sumber, mana asal usul. Asal usul almari tersebut. Okey, asal usul sesuatu. Alright, kemudian Aiman lebih pintar daripada Raju. Aiman lebih pintar daripada Raju. Itu dia buat perbandingan. Adik lebih nakal daripada saya. Apa lagi? Cikgu lebih comel berbanding saya. Contohlah, itu contoh. Okey. Okey. Yuna baru membaca sebahagian daripada buku cerita itu. Maknanya bahagian sesuatu lah. Okay. Yuna baru membaca sebahagian daripada buku cerita itu. Maksudnya, dia baru baca separuh je daripada penuh buku tu. Buku tu dalam 100 muka surat, dia baru baca lebih kurang dalam 50 muka surat. Okay. Okey, jadi itu yang kita gunakan daripada. Okey, so cikgu nak kamu jelas dari dan juga daripada ni. Okey. Jelas betul-betul apa itu dari, apa itu daripada. Okey, jangan tersalah dari dan juga daripada ni. Alright. Alright, kemudian kita pergi dekat ayat yang seterusnya ialah kepada. Pada dan okey, pada dan kepada ni tu selalu orang salah buat. Okey, kamu tunggu sekejap boleh tak? Sekejap je. Sekejap
Okay. Alright, kita start balik Okay, kita sambung balik Sorry tadi. Okay. So kita tengok balik semula dekat pada. Alright. So pada ni untuk menunjukkan masa, tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja merujuk kepada manusia, benda dan haiwan apabila didahului dengan perkataan ada. Okay. Alright, so kita tengok contoh dia. Kalau kita cikgu tahu, kalau mungkin ada yang kamu yang tak faham kan dalam maksud yang dibagi ni kan, tak apa, kita tengok contoh. Biasa kalau kita tengok contoh boleh lah. Okay. Alright. Datuk pergi ke ladang untuk menoreh getah pada waktu pagi. Datuk pergi ke ladang untuk menoreh getah pada waktu pagi. Okey, nampak tu masa kan? Kan? Okey, ya, tadi kita lambat sikit mula tadi kan? Ada problem sikit tadi kan? Kita lambat sikit bermula tadi. Boleh tak kalau kita sambung 5 minit lagi? Boleh? Sampai pukul 6 5 minit. Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, good. Bagus kamu semua ni. Bagus. Kita sambung sikit sebab tadi kan kita habis awal. Tadi kan kita start lambat tadi kan. Tak apa, tak ada hal. Okey. Sebab kamu nak pergi main pun tak boleh kan. Mana boleh pergi main PKP ni, duduk rumah je kan. Tak apa lah. Kita buat kelas sampai pukul 6 5 minit. Sambung 5 minit lagi. Okey. Datuk pergi ke ladang untuk bergetah pada waktu pagi. Okey, layang-layang itu tersangkut pada tiang lampu. Selalu orang buat layang-layang itu tersangkut di tiang lampu. Salah bukan tersangkut di tiang lampu salah. Okey, dia mesti guna pada. Ataupun layang-layang itu tersangkut kepada tiang lampu. Salah juga. Okey, dompet kamu ada pada Kamal. Dompet kamu ada pada Kamal. Okey. Yang ni selalu orang salah yang ni. Selalu orang salah, cikgu nak betulkan. Yang ni cikgu nak betulkan. Dompet kamu ada dengan Kamal. Perasan tak kan kalau kita cakap dengan kawan kan? Buku kau ada dengan dia lah. Betul tak? Selalu kan kita cakap tu, buku kau ada dengan cikgu lah. Pensel kau ada dengan cikgu lah. Betul tak? Pensel kau ada dengan Abu lah. Contoh perkataan kan. Biasa kita guna dengan, betul tak? Salah bukannya dengan tau. Dengan tak boleh. Dengan tu kata hubung. Okey? Dengan tu kata hubung. Sedangkan dalam ayat itu sepatutnya gunakan kata sendi nama. Dia bukan kata hubung. Kalau kata hubung, kita boleh pisahkan ayat. Tapi kalau dalam kata sendi nama, tak boleh pisahkan ayat. Ada beza Okey, contoh cikgu bagi tadi kan. Dompet kamu ada dengan Kamal. Macam mana kita nak pisahkan ayat tu? Dompet kamu, titik. Ada Kamal. Macam tu. Salah kan? Mana boleh? Sebab itulah salah guna dengan. Sepatutnya guna perkataan pada. Kalau kamu guna perkataan dengan, macam mana nak baca ayat? Okey, dompet kamu ada pada Kamal. Okey, yang ni pastikan betul-betul faham tau yang ni. Okey, kepada pula. Okey, kita tengok kepada. Menyatakan bahagian, menunjukkan sasaran yang merujuk kepada manusia, haiwan dan unsur mujarad. Unsur mujarad. Apa yang dimaksudkan dengan unsur mujarad? Ada siapa tahu tak apa maksud unsur mujarad? Ada yang tahu apa maksud unsur mujarad? Tak tahu. Apa dia? Unsur mujarad ialah unsur konkret. Maksudnya unsur yang telah tetap lah, unsur konkret. Okey. Ayat contoh, kek itu dipotong oleh ibu kepada 6 bahagian. Okey, kamu tunggu sekejap Tunggu sekejap Sekejap, seminit.
Alright. Alright, kita sambung balik. Sorry Okey, kepada. Kek itu dipotong kepada 6 bahagian. Itu maksud dia bahagian menyatakan bahagian. Dia bagi tahu tentang bahagian kepada 6 bahagian. Okey. Alia menyerahkan buku latihan itu kepada gurunya. Okey. Alia menyerahkan buku latihan itu kepada. Okey. Surat itu ditulis kepada Abu. Contoh. Okey. Buku latihan itu diserahkan kepada guru. Okey. Itu contoh untuk kepada. Okey. Dengan. Ni baru dengan tadi. Okey, baru kita jumpa dengan tadi. Anita pergi ke taman dengan kawan-kawannya. Okey, baru betul. Anita pergi ke taman dengan kawan-kawannya. Encik Iqmal pergi ke pejabat dengan kereta. Puan Yati mencedok nasi dengan senduk. Rumah saya sama besar dengan rumah Amin. Itu perbandingan yang dia cuba sampaikan. Okey. Itu perbandingan yang dia cuba sampaikan. Okey, so kita nampak dekat situ dengan ni digunakan untuk menunjukkan bersama-sama dengan siapa. Maksudnya dia pergi dengan siapa ataupun dia buat dengan siapa. Okey. And then cara melakukan sesuatu menggunakan perbandingan. Dengan juga kita gunakan dengan perbandingan. Sebab tu yang tadi cikgu cakap tadi. Salah. Contoh cikgu bagi tadi, buku saya ada dengan Abu. Contoh. Salah lah, mana boleh macam tu. Buku saya ada dengan Abu. Okey. Tak ada pun kalau kita tengok dalam maksud dia bagi tu, tak ada pun dalam tu. Okey. Okey, perkataan oleh pula. Okey, latihan ni kita akan buat nantilah. Okey, cikgu akan habiskan sampai bagi yang bawah ni je. Okey, ada 2 lagi. Okey, menunjukkan sebab ayat pasif. Okey, oleh sebab demam, Fahmi tidak dapat pergi ke sekolah hari ini. Lauk ini dimasak oleh nenek. Okey, jadi itu contoh dia lah. Okey, bagi dan juga untuk ataupun demi tadi saya cakap. Okey, menunjukkan maksud tujuan sesuatu itu dilakukan. Okey, menunjukkan maksud tujuan untuk satu itu dilakukan. Okey, contoh dia. Hadiah ini untuk Aini. Bangunan baharu itu dibina untuk kegunaan penduduk kampung. Jadi itu contoh-contoh dia. Okey. Itu contoh yang kita gunakan untuk perkataan bagi dan juga untuk. So sama je. Okey, dalam contoh tu dia bagi untuk kan. Tapi kalau kamu nak tukar guna untuk bagi pun boleh. Tak ada masalah. Guna je. Okey, hadiah ini bagi hadiah ini. Okey, dia tengok juga kesesuaian tau untuk bagi ni. Contoh, hadiah ini untuk Aini. Okey, kita tak boleh letak hadiah ini bagi Aini. Tak boleh. Okey. Bangunan baharu itu dibina untuk kegunaan penduduk kampung. Bangunan baharu itu dibina bagi kegunaan penduduk kampung. Itu boleh lah. Okay, tapi ayat pertama tadi tak boleh guna bagi. Dia tengok juga kesesuaian ayat. Walaupun dia sama maksud, tetapi ada perbezaan dari sudut fungsi dia. Okay. Ada persamaan dari sudut maksud, tetapi berbeza dari sudut fungsi dia. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu apa-apa tak? Ada soalan nak tanya cikgu apa-apa? Oh, laju je tak ada Tak ada soalan? Ada. Tak ada. Jauh lah biasa memang tak ada.